Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Faizul selaku pensyarah bagi das penonton yang dikasihi dan ahli-ahli kumpulan seperjuangan saya. Dalam ulasan dokumentari ini, saya dan kumpulan saya hendak membentangkan kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Saya berharap ulasan kami dapat menambah sedikit banyak ilmu para penonton dalam konteks tamadun Islam ini. Perkembangan tamadun Islam dianggap unik kerana lahir dan berkembang di tempat terpencil di kawasan padang pasir iaitu Hijaz. Pembentukan tamadun Islam berasaskan pemikiran dan ajaran agama yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia. Islam dari bahasa tunduk, patuh, menyerah diri dan sejahtera. Istilahnya ialah taat kepada Allah dengan sepenuh hati tanpa ragu serta tunduk patuh kepada segala perintahnya. Manusia dikenali sebagai hamba dan khalifah. Nabi Muhammad pula diutuskan untuk mengembalikan kemuliaan manusia. Antara ciri-ciri tamadun Islam ialah negara Islam dan pemerintahan, bandar-bandar Islam, stratifikasi sosial, sains dan pengairan bandar Arab, bangunan-bangunan Islam serta seni binaannya. Namun persoalannya, apakah asas kepada tamadun Islam? Mari kita dengarkan mengenainya daripada saudara Tuhan. Terima kasih kepada saudara Harish yang telah menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan tamadun Islam yang akan kita bincangkan pada hari ini. Seterusnya saya akan menerangkan tentang asas tamadun Islam yang merangkumi 3 perkara ataupun 3 kata lain yang merangkumi 3 aspek utama iaitu akidah, syariah dan akhlak. Dari aspek akidah, asas tamadun Islam ialah konsep dogma yang di mana akidah adalah hal yang berhubung dengan kepercayaan dalam hati. Ianya adalah sangat berbeza dengan ideologi ciptaan manusia seperti Marxism, liberalism, sekularisme dan lain-lain ideologi ciptaan manusia ataupun ideologi ciptaan barat. Dari aspek syariah pula, asas tamadun Islam ialah undang-undang, peraturan dan ketetapan Allah kepada manusia bagi mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia sesama manusia dengan yang lain dan juga hubungan manusia dengan alam. Dari segi akhlak pula, asas tamadun Islam adalah sangat berbeza dengan moral dan etika yang telah kita pelajari. Ianya merangkumi 2 lagi kategori iaitu mahmudah iaitu sifat-sifat baik dan mazmumah iaitu sifat-sifat buruk. Seterusnya marilah kita mengkaji lebih tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW yang merupakan penyebar agama Islam oleh saudara saya yang seterusnya iaitu Varman. Terima kasih. Terima kasih saudara tuan. Selamat sejahtera. Saya akan membentangkan mengenai kepribadian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Nabi Muhammad SAW dikenali dengan 4 sifat yang terpuji iaitu sidik yang membawa maksud berkata benar, amanah yang membawa maksud dipercayai, tabligh yang membawa maksud menyampaikan dan fatanah yang membawa maksud bijaksana. Sejurus dengan pemilikan sifat-sifat terpuji tersebut, baginda menerima wahyu yang pertama daripada Allah menerusi Jibril di Gua Hirat Al-Jabal Nur. Wahyu yang pertama ialah surah Al-Alaq yang memerintahkan umat Islam supaya membaca. Dan menurut Islam, seseorang itu dapat menimba ilmu melalui pembacaan. Terdapat 3 kepentingan wahyu yang pertama iaitu menjadi tanda pemisah antara zaman jahiliah dengan zaman Islam, bermulanya era baru dalam sejarah tamadun masyarakat Arab jahiliah dan menjadi titik tolak dalam perkembangan tamadun Islam. Selepas itu baginda menerima wahyu yang kedua iaitu surah Al-Mudaththir. Melalui wahyu ini baginda dilantik sebagai Rasulullah atau pesuruh Allah. Baginda disuruh untuk menyampaikan agama Islam kepada seluruh manusia dan pelantikan baginda sebagai Rasul menjadi rahmat kepada seluruh alam sejagat kerana agama Islam dapat disebarkan. Akhirnya, baginda berusaha untuk membetulkan akidah masyarakat Arab dengan berusaha dan menyeru mereka supaya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Persoalan seterusnya adalah apakah strategi penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita dengarkan strategi baginda oleh saudara Ruben. Terima kasih saudara Varman. Penyebaran agama Islam.
Penyebaran Islam dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW secara berperingkat-peringkat, iaitu bermula secara rahsia selama 3 tahun dan terbuka selama 10 tahun. Dakwah Islamiyah secara sembunyi ini ditujukan kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat dengan baginda. Hal ini adalah kerana bilangan penganut Islam pada peringkat ini adalah kecil. Namun penyebaran ini merupakan kejayaan baginda yang sangat besar. Dakwah Islamiyah secara terbuka pula dijalankan atas perintah Allah SWT dan dakwah yang ditujukan pada mulanya kepada kaum kerabat baginda. Baginda telah mengadakan majlis ceramah di rumah Ali bin Abu Talib untuk menerangkan tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga telah menyebarkan Islam kepada orang ramai secara terbuka di Bukit Safa. Penyebaran agama Islam oleh baginda berjalan secara lancar kerana penerimaan terhadap Islam meningkat secara berterusan. Kejayaan dalam penyebaran dan penerimaan agama Islam merupakan hasil daripada penyampaian dakwah oleh baginda secara lemah lembut dan berhemah, serta baginda tidak sama sekali memaksa orang ramai menganut Islam. Kesabaran dan keimanan dan pergolakan baginda dalam penyebaran Islam menjadi kunci kejayaan Islam. Walaupun terdapat penerimaan agama Islam dengan jayanya, penyebarannya masih mendapat penentangan terutamanya daripada pihak Quraisy. Orang Arab Quraisy mula menentang apabila Islam disebarkan secara terang-terangan dan mendapat tempat di hati sebahagian masyarakat. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berputus asa terhadap apa sahaja dugaan dan rintangan yang dihadapinya. Baginda telah mengatur strategi baru untuk meneruskan penyebaran Islam dengan berhijrah ke Madinah selepas menerima perintah Allah SWT. Di Madinah, baginda mendirikan kerajaan Islam yang unggul, iaitu Kerajaan Islam Madinah, dan mengembangkan dakwah Islamiyah ke seluruh semenanjung tanah Arab. Kesabaran, kecekalan dan sifat tidak pernah mengalah baginda semasa berdakwah menyebabkan Islam semakin kukuh dan ketamadunan Islam dituju ke arah kecemerlangan dan kegemilangan. Terima kasih. Terima kasih semua untuk ulasan yang menarik tadi. Jadi secara kesimpulannya, peningkatan dan perkembangan tamadun Islam ke arah kecemerlangan dan kegemilangan merupakan hasil kesabaran, keikhlasan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Daripada konteks ulasan hari ini, kita dapat mengetahui bahawa walaupun kita merupakan generasi dalam era ledakan teknologi ini, namun sifat-sifat terpuji dan ciri kepimpinan Nabi Muhammad perlu dicontohi untuk meneruskan kecemerlangan tamadun kita pada hari ini ke arah kecemerlangan pada masa akan datang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.